Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan hari kedua kita belajar subjek sirah. Okey. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita, marilah kita sama-sama membaca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay, semalam kita telah selesai belajar subtopik pertama, iaitu apakah maksud hijrah. Okay. Jadi sebelum kita meneruskan lagi pembelajaran kita pada hari ini, jadi Ustazah harap semua yang mendengar video ini dapat mengeluarkan buku teks Pendidikan Teras Islam. Okay, keluarkan buku teks Pendidikan Teras Islam ataupun buku teks Pendidikan Islam tahun 5. Okay, boleh buka muka surat 136. Muka surat 136. Okay, dan bersiap sedia dengan sebuah buku latihan nombor 4. Sambung buku semalam lah. Okay. Okey. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah nak kita sama-sama mengingat semula apakah yang kita telah belajar semalam. Semalam, kita belajar tentang apakah maksud hijrah. Apakah maksud hijrah? Ingat tak? Hijrah ada dua maksud. Daripada segi bahasa dan dari segi istilah. Bila kita lihat hijrah dari sudut bahasa, bermaksud perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain ataupun perpindahan dari satu keadaan kepada satu keadaan yang lebih baik. Itu ialah maksud hijrah dari sudut bahasa. Seterusnya, kita ingat semula maksud hijrah daripada sudut istilah. Hijrah dari sudut istilah memberi maksud perpindahan Nabi Muhammad dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Ingat tak? Jadi itulah semalam antara perkara yang kita telah belajar. Seterusnya, perkara yang kedua yang kita belajar semalam ialah faktor, iaitu sebab mengapakah penghijrahan Nabi Muhammad dan umat Islam dari Mekah ke Madinah berlaku. Ada dua faktor. Yang pertama, faktor utama, iaitu faktor yang paling penting. Yang kedua, faktor-faktor lain yang juga merupakan sebab kenapa Rasulullah dan umat Islam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau kita ingat balik, faktor utama kenapa umat Islam dan Nabi Muhammad berhijrah ke Mekah dan Madinah? Kita ingat balik dan kita akan ingat balik jawapannya bahawa kerana perintah Allah lah yang menyebabkan Nabi Muhammad dan umat Islam berpindah dari Mekah ke Madinah. Antara faktor lain yang menyebabkan perpindahan Nabi Muhammad dan umat Islam dari Mekah ke Madinah ialah kerana umat Islam di Mekah menerima layanan yang teruk dan kejam daripada musyrikin Mekah. Antara faktor lain juga ialah apabila masyarakat Madinah mempelawa orang Islam yang berada di Mekah untuk berpindah dari Mekah ke Madinah. Jadi selepas kita belajar dan kita buat nota sedikit semalam, serta kita buat latihan semalam, maka dapatlah kita simpulkan ada dua perkara penting yang kita telah belajar semalam, iaitu pengertian hijrah dan faktor kenapa Rasulullah dan umat Islam berpindah dari Mekah ke Madinah. Jadi pada hari ini, kita akan belajar subtopik baru. Kalau kita lihat muka surat 136. Muka surat 136
yang menulis tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi, di akhir pembelajaran, Ustazah harapkan kamu dapat menulis peristiwa hijrah dan menyenaraikan individu yang terlibat dalam peristiwa hijrah seperti mana yang ada di dalam muka surat 136. Ini antara aktiviti pada hari ini, iaitu kita kena pastikan kita sama-sama merujuk buku teks muka surat 136 untuk sama-sama berbincang dan melihat bagaimanakah peristiwa hijrah itu berlaku. Seterusnya, kamu akan membuat latihan berdasarkan keterangan ustazah. Okey, jadi siapa yang ada buku boleh melihat muka surat 136. Yang tak ada boleh tengok ustazah punya slide. Boleh zoom boleh zoom. Okey, jadi hari ini kita sambung muka surat 136, peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah setelah mendapat perintah Allah melalui malaikat Jibril. Baginda pergi menemui Abu Bakar untuk perancangan rapi serta tersusun yang diatur bersama-sama. Ini merupakan strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Saidina Abu Bakar sebelum melakukan hijrah daripada Mekah ke Madinah. Kalau kita lihat di dalam kotak, ada beberapa individu yang terlibat dalam peristiwa besar ini. Yang pertama, Abdullah bin Uraikid, iaitu seorang musyrik. Yang kedua, Abdullah bin Abi Bakar. Yang ketiga, Asma binti Abi Bakar. Dan yang keempat, Amir bin Fuhairah. Lihat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai misi yang besar untuk membawa umat Islam dari Mekah ke Madinah. Dan disebabkan itulah Nabi Muhammad merancang dengan teliti bagaimana Nabi Muhammad dapat membawa umat Islam yang ramai dari Mekah ke Madinah. Jadi Rasulullah merupakan seorang yang sangat teliti dalam perancangannya dan sangat berstrategi dalam melakukan setiap tindakannya. Okay. Jadi sebab itu kita sebagai seorang Islam mestilah mencontohi sikap Nabi yang merupakan seorang yang sangat teliti dan sangat mempunyai perancangan yang rapi sebelum melakukan sesuatu. Okay, jadi kita teruskan dengan melihat apakah tugasan yang perlu dilakukan oleh individu-individu itu tadi. Kalau kita tengok kotak pertama, seorang musyrik. Okay, apakah tugasannya? Beliau diupah menjadi penduduk jalan. Menjadi penunjuk jalan, maafkan Ustazah. Beliau diupah menjadi penunjuk jalan. Jalan yang dipilih untuk ke Madinah ialah jalan yang jauh dan mencabar, yang jarang dilalui kebanyakan orang ramai. Apakah tujuannya? Untuk mengaburi pihak musuh dan mengelak daripada dijejaki pihak musuh. Bijaknya Nabi Muhammad menggunakan jalan yang tidak digunakan orang lain supaya musuh tidak mengetahui apakah tujuan dan bagaimana cara untuk mereka berpindah keluar daripada Mekah. Seterusnya kita melihat individu yang kedua, Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah bin Abi Bakar ditugaskan memberikan maklumat berkaitan dengan pergerakan musuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda di Gua Sur. Apakah sebabnya? Untuk Rasulullah mengetahui pergerakan musuh dari semasa ke semasa. Seterusnya, Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar ialah anak kepada Abi Bakar. Abu Bakar lah. Okay. Beliau ditugaskan untuk menghantar makanan. Tujuannya adalah untuk memastikan bekalan makanan mencukupi. Kalau kita ingat balik, perempuan selalunya antara golongan yang lemah, betul tak? Jadi perempuan ni jarang-jarang dipilih menjadi orang yang terlibat di dalam sebarang strategi, sebarang pergerakan hijrah.
bila perempuan seorang yang lemah tidak menjadi perhatian untuk dipilih dalam penglibatan untuk hijrah ini. Jadi sebab itulah Rasulullah mengambil perempuan iaitu Asma binti Abu Bakar ni untuk menjadi salah seorang individu yang terlibat dalam peristiwa hijrah ni. Jadi ini antara individu utama yang terlibat dalam peristiwa hijrah ni. Mereka yang menggerakkan peristiwa hijrah ni. Kalau tak ada mereka, peristiwa hijrah ni tidak berlaku. Jadi bila kita tengok balik, perempuan musuh tidak dapat agak. Perempuan juga terlibat secara langsung ataupun menjadi otak utama lah yang terlibat dalam peristiwa hijrah ni. Musuh tak dapat syak perempuan terlibat. Jadi sebab itulah Rasulullah berfikir tentang strategi ini yang penting. Sebab tu dia memilih Asma, iaitu orang perempuan untuk terlibat secara langsung ataupun menjadi individu utama yang terlibat membantu dalam peristiwa hijrah ini berlaku. Okey. Seterusnya, Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ditugaskan menutup jejak Abdullah dan Asma dengan menggunakan kambing gembalaannya dan membekalkan susu. Okey. Seterusnya, Amir bin Fuhairah ni dia ditugaskan menutup jejak Abdullah dan Asma. Macam mana dia tutup jejak Abdullah dan Asma ni? Dengan tapak kaki kambing dia. Kan? Bila Asma dan Abdullah tadi tu, dia berjalan. Kalau kita fikir dia berjalan di atas padang pasir kan, mestilah ada tapak kaki kan. Jadi, beberapa minit kemudian, Amir akan melalui jalan yang sama. Jalan Asma dan Abdullah lalu, tetapi dengan membawa kambing. Kenapa dia bawa kambing? Supaya tapak kaki manusia tadi dapat dipadam dengan tapak kaki kambing. Ataupun dapat dikelirukan dengan tapak kaki kambing. Jadi, kalau musuh cuba untuk mencari jejak langkah manusia-manusia pun orang-orang yang lalu dekat kawasan tu, musuh-musuh ni tadi tidak dapat mengesan tapak kaki di atas padang pasir tadi. Sebab sudah dipadam oleh tapak kaki kambing. Ataupun sudah ditambah dengan tapak kaki kambing. Sebab itulah. Okey, jadi tujuannya ialah untuk mengelak dijejaki musuh dan untuk memastikan bekalan minuman mencukupi. Kalau Asma, dibawa makanan. Kalau Amir, dibawa minuman. Okey, jadi ini antara individu yang terlibat. Individu penting yang terlibat dalam peristiwa hijrah. Okay. Kalau tak ada diorang ni, mungkin peristiwa hijrah tu tidak dapat berlaku. Kalau kita tengok balik macam mana cara Rasulullah meletakkan kepada individu tersebut untuk berperanan di dalam peristiwa hijrah ni, sangatlah unik. Kadang-kadang kita tak terfikir pun. Kita boleh padam rupanya jejak langkah kita dengan menggunakan haiwan. Macam tu Sangat bijak Nabi Muhammad SAW untuk menjaga keselamatan. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 137. Muka surat 137. Kalau tadi kita dah tahu siapakah individu penting yang terlibat dalam peristiwa hijrah, sekarang kita nak tengok apakah lagi perancangan Nabi Muhammad SAW. Kita tengok kotak nombor 2 dalam muka surat 137 tu. Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Talib tidur di katil baginda dan menggunakan burdah baginda. Burdah ialah kain yang mempunyai corak bergaris yang dipakaikan pada badan. Kalau kamu boleh tengok dalam muka surat 137 tu, ada bulatan kecil dekat bawah. Dia bagi maksud apa itu burdah. Kita sambung muka surat 137 dalam kotak yang ada nombor 2 tu. Tujuan Ali bin Abi Talib diarahkan ataupun diminta untuk tidur di katil Rasulullah adalah untuk mengelirukan musuh yang hendak membunuh Rasulullah. Dengan izin Allah SWT, baginda iaitu Rasulullah dapat melepaskan diri
daripada kepungan tersebut. Okay. Kalau kita nak tahu, bila Rasulullah nak berhijrah dari Mekah ke Madinah, okay, berita itu telah tersebar. Bila berita itu disebarkan ataupun telah tersebar, ramailah musuh yang mengepung rumah Nabi Muhammad. Bila nak kepung, kita nak keluar daripada rumah pun susah, betul tak? Jadi sebab tu Nabi Muhammad mendapat ilham daripada Allah untuk meminta Saidina Ali menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya. Kan? Dengan izin Allah jugalah Rasulullah dapat keluar daripada kepungan musuh-musuh yang mengepung rumah Nabi Muhammad. Okay, seterusnya, setelah itu baginda dan Abu Bakar bertolak ke Gua Sur yang terletak di selatan Mekah. Tindakan ini diambil bagi mengelirukan pihak musuh. Okay. Bila dia dah sempat keluar daripada rumah, Nabi Muhammad dan Saidina Abu Bakar bergerak ke Gua Sur tengah-tengah malam. Okay, seterusnya kita ingat, kita kena ingat peristiwa ini berlaku pada 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Inilah masa pertama Rasulullah bergerak keluar daripada Mekah ke Gua Sur. Mereka ingin bergerak ke Madinah. Ini tarikhnya yang penting. Jadi kamu ingat tarikh ni boleh garis ataupun boleh letak highlight lah. Okay. Tapi tu buku teks kan, kena pulang. Jangan conteng. Seterusnya kita sambung ke nombor 3 di sebelah. Okay. Kaum musyrikin terus mencari Nabi Muhammad kerana dia tak jumpa kan. Lepas kepung. Tapi bila nak bunuh, orang lain pula atas katil. Bukan Nabi Muhammad. Jadi orang musyrikin ni marahlah. Dan diorang mencarilah Nabi Muhammad di sekitar Mekah dan di luar kota Mekah. Sampaikan orang musyrikin Mekah ni, diorang punya nak bunuh Nabi Muhammad, diorang sanggup menawarkan hadiah lumayan jika berjaya menangkap Rasulullah. Tengok dalam kotak tu. Sesiapa yang berjaya menangkap Muhammad akan dihadiahkan 100 ekor unta. 100 ekor unta tu mahal 1 ekor unta tu mahal. Tapi bila diorang sanggup nak bunuh Nabi Muhammad, diorang sanggup menggadaikan diorang punya wang, iaitu ataupun binatang ternak lah, 100 ekor unta semata-mata untuk membunuh Nabi Muhammad. Dahsyat tak dahsyat orang musyrikin Mekah, betapa bencinya dia kepada Nabi Muhammad, kan? Okay, seterusnya yang keempat kita tengok, Nabi Muhammad dan Abu Bakar meneruskan perjalanan ke Madinah setelah 3 malam bersembunyi di Gua Sur. Semasa dalam perjalanan, seorang musyrik yang bernama Surakah bin Malik berjaya menemui jejak Nabi Muhammad, tetapi tidak berjaya menangkap baginda. Baginda dan Abu Bakar meneruskan perjalanan hijrah. Ini suspense suspense. Tengah-tengah Rasulullah dah berjaya pergi keluar daripada Mekah. Dia dah tidur bermalam di Gua Sur selama 3 hari kan. Tiba-tiba dalam tempoh Rasulullah kata, okey, kita dah selamat ni, kita dah selamat. Orang tak berjaya. Tak apa, kita teruskan lagi perjalanan kita. Tiba-tiba dalam masa yang sama, rupa-rupanya ada seorang musyrik ni berjaya untuk menemui jejak Nabi Muhammad. Jadi ini antara bahaya dia. Kita berhijrah, kita keluar daripada tempat kita untuk melarikan diri daripada musuh. So kita ada satu rasa yang sangat berhati-hati. Tiba-tiba orang pula dapat jejak kita punya langkah. Kita lagi rasa sangat tak selamat kan? Itu antara cabaran-cabaran yang dialami oleh Nabi Muhammad dan juga Saidina Abu Bakar. Bayangkan ramai sangat orang benci dia, tapi dia seorang je. Dan dia ada seorang kawan je, teman dia, untuk dia bergerak keluar daripada Mekah. Dan untuk dia tahu pergerakan perjalanan yang macam mana supaya dia boleh bawa orang Islam ni dengan selamat. Jadi bila kita ingat balik betapa besar perjuangan ataupun betapa besar pengorbanan Nabi Muhammad semata-mata untuk memastikan orang Islam berada dalam keadaan selamat dengan menggadaikan nyawa dia. Kan? Itulah pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada kita umat Islam. Jadi kenapa kita tidak sayang kepada Nabi Muhammad? Dia tak kenal pun kita, tapi dia sanggup menyebarkan dakwah untuk kita, sanggup menggadaikan nyawa dia, sanggup mempertaruhkan hidup dia hanya kerana kita, hanya kerana untuk menegakkan kalimah Allah di dalam dunia. Okay, jadi itulah itu antara yang kita belajar pada hari ini.
Yang pertama, kita belajar peristiwa hijrah bagaimana. Kemudian kita melihat siapakah individu utama yang terlibat dalam peristiwa hijrah. Okey, seterusnya kita nak melihat tugasan kamu pada hari ini. Yang pertama, tuliskan peristiwa hijrah. Okey, tuliskan peristiwa hijrah. Yang kedua, senaraikan individu yang penting beserta tugasan dia dan beserta tujuan dia dalam peristiwa hijrah. Okey, ini dua perkara penting yang kamu kena buat hari ini. Tugasan kamu buat di dalam buku tulis. Okey, macam mana nak buat? Okey, ini contoh dia. Okey, yang pertama, jangan lupalah tulis hari, tarikh. Okey, mula daripada muka surat belakang. Okey, tulis peristiwa hijrah yang pertama. Kemudian, kamu boleh buat okey, sekejap Okey, kamu boleh buat secara ringkas lah. Peristiwa hijrah yang pertama. Yang pertama, mula-mula Nabi Muhammad merancang dulu strategi. Okey, buat dekat tangan yang pertama. Nabi Muhammad merancang strategi pergerakan hijrah bersama Saidina Abu Bakar. Kemudian yang kedua, apa lagi dia buat? Nabi Muhammad melantik 4 orang yang terlibat dalam peristiwa hijrah. Mereka ini terlibat secara langsung. Okey, ataupun kamu boleh sebutlah. Okey, lepas dia lantik 4 orang tu, lepas yang ketiga tu, dia kata apa? Nabi Muhammad meminta pertolongan Saidina Ali untuk menggantikan di tempat tidur. Lepas tu apa jadi? Lepas Saidina Ali mengganti tempat tidur Rasulullah, apa yang jadi? Ustazah nak kamu ceritakan, kamu tuliskan bagaimana peristiwa hijrah tu berlaku. Bermula daripada Rasulullah membuat strategi lagi. Sampailah yang terakhir, adanya musyrikin Mekah yang dapat menjejak Nabi Muhammad. Buat secara macam mana? Ada anak panah. Pergerakan. Mula-mula apa, lepas tu anak panah dia apa, lepas tu anak panah apa. Macam tu. Seterusnya, senaraikan individu dalam peristiwa hijrah. Ini kamu buat kotak lah. Buat kotak macam dalam muka surat 136 tu. Ada individu yang terlibat, tugasan dia, tujuan dia. Itu yang penting. Jadi kita punya pembelajaran pada hari ini telah pun selesai. Ustazah harap kamu dapat sesuatu daripada pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama bersyukur menjadi seorang Islam, dan marilah kita sama-sama mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW atas segala pengorbanan dia yang telah dibuat hanya untuk kita. Allahumma salli ala Muhammad. Dan disebabkan hari Jumaat, perbanyakkanlah selawat kepada Nabi Muhammad. Kerana sesungguhnya orang yang suka berselawat kepada Nabi Muhammad, Allah akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda kepada mereka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.